Gigitan kisimbag ini dapat menyebabkan raung yang sangat gatal, bahkan bisa menyebabkan alergik. Lebih menakutkan lagi, serangga mematikan ini juga membawa penyakit cagas dari Trypanosoma cruzi yang dapat membuat kulit membengkak. Kisimbag telah menjadi ancaman yang mengerikan setelah para peneliti mengeluarkan kenyataan bahawa 30% korban yang digigit oleh serangga ini akan mengalami masalah kesihatan yang mengancam jiwa, termasuk penyakit jantung dan kematian secara mengejut. Penyakit cagar kabarnya sulit untuk disembuhkan kerana parasit Trypanosoma cruzi dapat bertahan aktif di dalam tubuh manusia selama 30 tahun dan akhirnya membunuh secara tiba-tiba dengan cara menghentikan detak jantung atau menghancurkan usus. Penderitaan dari peneliti yang dilakukan, serangga kisimbag biasanya menggigit wajah orang ketika sedang tidur. Penyakit cagas yang dibawa oleh serangga ini telah menjangkiti 8 juta orang di pelbagai negara. Sebahagian besarnya adalah di Bolivia, Meksiko, Kolombia dan Amerika Tengah. Spesies semut ini hidup di hutan tropika dan kerap dijumpai di hutan Amazon. Ukuran semut ini boleh mencecah 3 cm. Ini menjadikan semut ini sebagai salah satu semut terbesar di dunia. Koloni semut ini terdiri dari beratus ekor semut. Sarangnya biasanya terletak di dasar pohon. Saiz semut ini sudah cukup menggerunkan, apatah lagi sengatannya. Penduduk setempat di sekitar hutan Amazon menggelar semut ini sebagai semut 24 jam. Ini kerana kesakitan sengatan semut ini akan dirasai selama 24 jam lamanya. Semut ini digelar sebagai semut peluru kerana kesakitan sengatannya dikatakan sama seperti terkena sebutir peluru, atau digambarkan sakitnya seperti berjalan di atas bara batu yang panas dengan paku terpacak di tapak kaki. Lebih menyeramkan lagi, apabila seekor semut peluru ini menyerang bangsanya, seluruh koloninya yang berada berhampiran akan turut menyerang sekali. Spesies ini biasanya berburu secara individu di atas pohon dan berhampiran dengan sarangnya. Semut ini boleh mengeluarkan jeritan kecil sebagai peringatan kepada koloninya jika ada bahaya mendekat dan bersiap sedia untuk menyerang. Semut siafu atau semut pemandu ini adalah serangga yang mempunyai koloni terbesar di dunia. Semut ini hanya ditemui di sekitar hutan Afrika Barat dan Kongo. Jika tebuan gergasi Jepun mempunyai purata 700 ekor bagi setiap koloni, semut ini pula mempunyai sehingga 22 juta ekor bagi setiap koloni. Walaupun ia tidak popular kerana tidak membunuh manusia, namun semut ini biasanya membunuh beribu-ribu haiwan lain hanya dalam satu serbuan atau serangan. Mereka juga melakukan serangan terhadap sarang-sarang serangga lain untuk mendapatkan makanan. Semut yang berasal dari daratan Afrika ini, sekalipun hidup berkoloni, mereka jarang menetap di suatu daerah tertentu. Mereka akan berpindah randah dan mencari sumber makanan yang boleh diambil. Walaupun semut ini tidak dapat melihat dengan jelas, akan tetapi semut pemandu ini menggunakan deria sentuhan, bau dan zat kimia yang terdapat di perut mereka untuk mencari dan menemukan mangsanya, serta menggunakannya untuk kembali ke sarang. Semut ini mempunyai rahang yang besar berbanding semut lain. Dengan kekuatan rahangnya, semut siafu ini dapat menyebabkan luka tusukan atau robekan yang besar pada makhluk hidup lainnya. Dengan kebolehan membesar sehingga 5 cm, tebuan Jepun gergasi adalah merupakan spesies tebuan paling besar di dunia. Berdasarkan namanya saja, sudah tentulah tebuan ini berasal dari Jepun yang dikenali sebagai Osuzumebachi. Lebah gergasi ini memakan larva lebah madu dan mampu membunuh 40 ekor lebah madu dalam masa seminggu. Setiap koloni mempunyai kira-kira 700 ekor tebuan. Yang menjadikan ianya bahaya dan sangat ditakuti adalah kerana sengatan tebuan ini menggabungkan 2 jenis toksik dalam setiap sengatannya, iaitu sitotoksik dan neurotoksik. Sitotoksik akan menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat dan mengakibatkan kerosakan pada tisu dengan sensasi yang diceritakan
oleh seorang pengkaji sakit seperti paku panas dicucuk ke dalam kaki. Neurotoksik atau dikenali dengan nama mandra toksik boleh menyebabkan kematian walaupun kepada mereka yang tiada alahan kepada sengatan tebuan. Tebuan gergasi Jepun dianggarkan telah meragut 30 nyawa setiap tahun di Jepun dan wilayah Shashi. Dan di China pula 40 nyawa melayang setiap tahun. Tebuan yang berasal dari Jepun atau Asia ini dikatakan telah dikesan di Washington. Ia sekaligus membuatkan penyelidik di Amerika Syarikat merasa bingung bagaimana ia boleh sampai ke sana. Menurut pakar, tebuan gergasi ini akan menyerang sarang lebah madu, membunuh lebah dewasa dan memakan larva lebah. Ini menimbulkan kebimbangan bagi penternak lebah madu di Amerika Syarikat. Lebah Afrika ini juga dikenali sebagai lebah pembunuh atau killer bee. Ia merupakan hasil gabungan atau hibrid dua spesies lebah madu Afrika dan Eropah yang dihasilkan di Makmal di Brazil pada tahun 1956. Tujuannya adalah untuk menghasilkan spesies lebah baru yang mampu menggandakan hasil madu serta tahan terhadap iklim tropika. Saintis-saintis tersebut mungkin berjaya mencipta spesies lebah yang menghasilkan madu yang lebih banyak dari lebah madu lain. Mereka juga telah menghasilkan satu spesies baru yang berbahaya dan mampu mengancam nyawa manusia. Dari segi saiz dan sengatan, ia sama seperti lebah-lebah madu yang biasa. Namun apa yang membezakannya adalah sifat mempertahankan diri yang sangat hebat. Ia mudah berasa terancam. Lebah madu biasanya akan merekrut 10% dari jumlah lebah yang terdapat diserang jika ia merasa terancam. Tetapi bagi lebah Afrika pula, mereka akan merekrut ke semua jumlah lebah yang ada diserang. Dari kemungkinan diserang oleh berpuluh-puluh lebah madu akan menjadi beratus-ratus oleh lebah Afrika. Lebah ini akan mengejar lebih jauh berbanding lebah madu biasa. Jika mangsanya terjun ke dalam air, dia akan tunggu lebih lama atau lebih parah lagi akan menunggu sehingga masanya timbul. Lalat sia-sia ini biasanya dijumpai di tengah benua Afrika. Mungkin tidak mempunyai sengatan atau gigitan berbisa seperti serangga lain, namun ia sangat berbahaya kerana serangga yang dikenali sebagai lalat tik-tik ini membawa bahan kimia yang dikenali sebagai trypanosoma. Mereka hidup dengan menghisap darah manusia atau haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dan dalam setiap sedutannya, lalat ini akan melepaskan toksik trypanosoma. Ini yang akan menyebabkan mangsa mengalami masalah tidur yang serius pada awalnya. Dan jika ia tidak dirawat dengan betul, boleh mengakibatkan kematian. Dianggarkan kira-kira 500,000 kematian disebabkan oleh serangga ini di Afrika. Penyakit yang dikenali sebagai nama African Trypanosomiasis ini dapat menyerang sistem saraf manusia dan menyebabkan penderitanya mengalami gangguan tidur, koma, bahkan kematian. Jika dilihat, lalat ini memiliki beberapa perbezaan dengan lalat spesies lain. Selain dari kelopak mata yang besar, lalat ini juga mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki oleh lalat lain, iaitu moncong yang panjang seperti jarum di bahagian kepalanya. Itulah yang membuatkan lalat ini boleh menggigit dan menghisap darah seperti nyamuk. Serangga yang satu ini boleh dikatakan serangga paling popular dan dikenali di setiap pelosok dunia. Pelbagai jenis penyakit serius yang boleh disebabkan oleh serangga yang bernama nyamuk ini termasuk malaria, denggi, zika, demam kuning, chikungunya, encephalitis, virus West Nila dan banyak lagi. Bagi malaria saja dianggarkan 1 juta kematian berlaku setiap tahun. Organisasi Kesihatan Dunia WHO menganggarkan seorang kanak-kanak mati setiap 30 saat dan hampir 50 juta kes malaria dilaporkan setiap tahun. Bukan setakat serangga paling berbahaya di dunia, nyamuk juga merupakan serangga dan haiwan yang menyebabkan kematian manusia tertinggi di dunia. Jika jerung boleh menyebabkan 10 kematian manusia setiap tahun, buaya pula menyebabkan 1000 kematian, ular menyebabkan 50,000 kematian dan manusia sendiri menyebabkan 475,000 kematian manusia setiap tahun. Tetapi nyamuk, serangga yang bersaiz kecil ini mampu meragut 750,000 nyawa setiap tahun.